dia mesti jadi ruhbanu bil lail, fursanu bin nahar. Ruhban bil lail ini maksudnya jadi orang yang abid di malam hari. Kalau tak full malam pun 4 pagi onwards ke atas sampai subuh, wajib kena bangun. Fursan ni apa? Singa di siang hari. Singa ni maksudnya apa? Jangan tidur, jangan berkhayal. Itu dah tua tu, dah retire. Tak ada retire. Retire bila dah masuk dalam Alhamdulillah. Ini belum train lagi bos. Belum train lagi. Pandai lagi sama. Jangan retire. I don't believe in retirement. Kalau ada, saya cakap retirement ni sebab saya tengok semua dia sampai masa retire ni kan. Dah masuk, saya pun baru start retire dah. Jangan ada retire. Continue working. Sebab Nabi SAW 10 tahun terakhir di Madinah, dalam sirah sebut average 22 hingga 23 kali peperangan within 10 years. Maknanya setahun berapa kali perang? Almost 3 kali average. Perang tu bukan buat majlis kahwin. Perang. Just imagine every 3-4 months ready untuk perang. Maknanya strategiknya, asetnya, pengumpulannya, kekuatannya, fursannya, panglimanya, strateginya, analisisnya, anticipationnya, predictionnya, semua dalam tu. Jadi kita cerita ekonomi dunia ni, kita nak fahamkan pada orang satu benda. Dia adalah satu ibadah. Kenapa dia ibadah? Sebab Allah suruh wabtagu min fadlillah. Itu arahan Allah Ta'ala. Baik, yang kedua, dia tak boleh tidak, dia mesti ada X ni. Sebab kalau proses ni tak berjalan, disambungkan dengan X yang mana sifatnya adalah langit. Contoh, jangan lupa saya satu peperangan, Abdullah Al-Jarrah dilantik untuk mengotori peperangan. Balik perang, sahabat-sahabat komplain pada Nabi pasal Abdullah ni, dia muda. Apa yang komplain? Sahabat kata, kami dah almost mati dah ya Rasulullah, sebab musuh dah makin dekat, tapi Abdullah ni tak angkat tangan untuk perang. Jadi sahabat-sahabat otak-otak yang berada kat belakang ni risau dan beritahu pada Nabi, dan Nabi panggil pada belakang, kenapa macam tu? Dia kata, ya Rasulullah, walaupun musuh dah makin hampir, aku sentiasa melihat ke langit. Aku nak melihat adakah malaikat sudah mula turun ke belum. Sebab itu Nabi lantik dia untuk menguasai peperangan tu. Tapi sahabat-sahabat yang lama tak tahu yang kawannya ada satu kelebihan. Apa kelebihan dia? Dia sentiasa melihat apa yang ada di langit. Dulu waktu saya di Mesir, saya tubuhkan satu pasukan kaki langit. Apa dia buat? Pasukan kaki langit ni, pukul 5 pagi tu kita semua duduk kat atas sutuh. Atas bumbung Mesir tu. Pasal dia, Mesir ni dia tak ada bumbung. Jadi kalau kita duduk kat atas tu, kita boleh tengok awan bintang semua. That is a good time. Tapi masa tu bukan nak berjuang atau berjihad, sebab minta soalan peksa keluar soalan apa. Susah, 18 kitab nak kena habis 6 bulan. Kalau tidak tak lulus. Apa soalan tadi minta sikit lagi, bukan nak perang. Tapi saya minta tentang e-books. Dan sebelah-sebelah kita tu kawan-kawan yang macam wali-wali sikit, saya tanya, dan muka surat berapa? Profesor Tuan Anan, cuba buka muka surat 86 dia. Sekali masuk, keluar betul 86. Siapa kata kau betul wali lah dia. Sekarang ni dia betul wali nikah. Dapat dia tersetes wali tu. Okey, apa maksud saya katakan? Sebab dia melihat bila malaikat turun, dan peristiwa yang sama. Saya bercakap dengan kawan saya Palestin ni, Dr. Al-Qassam selalu menekankan ini. Sebab dalam semua sejarah peperangan, semua bilangan orang Islam ni sedikit. Dan dalam sejarah yang lepas-lepas pun, Nabi Daud dan sebagainya, semuanya sedikit. Bilangan tak menentukan kemenangan. Dan sekarang ni,
Israel pun sebut bahawa proses untuk menghapuskan Hamas ni akan ambil masa bertahun-tahun. Dan saya tak faham kenapa dia kena sebut begitu. Maka dia melihat bahawa ini adalah kualiti tentera yang tak ada pada negara lain. Apa dia kualiti tentera yang tak ada pada negara lain? Tuan-tuan boleh highlight sikit, apa dia? Ya, kumpulan tentera yang rindu pada mati. Rindu pada mati. Dan kumpulan tentera yang tidak mencintai dunia. Yang Nabi kata ada satu penyakit yang dipanggil Al-Wahnu. Al-Wahnu. Apa dia Al-Wahnu ni? Dua tempat dia. Hubbud dunia. Apa dia? Wa karahiyatul. Ini penyakit berat ni. Kalau penyakit ni ada, dia tak ada dapat XY. Dalam kisah Nabi Yusuf, bila Nabi Yusuf cerita pasal ekonomi, bukan kerana hubud dunia wakarayatul maut, tapi untuk menyampaikan keadilan, kesamaan dan menyampaikan kebaikan kepada umat sejagat. Kita cerita nepotisme. Lagi apa? Kronisma. Apa lagi? Zionisma tak masuk. Termasuk pula dah bunyi bagi. Segala macam ketidakadilan. Dan dalam Madani punya konsep pun begitu, betul? Keadilan, kejujuran, amanah dan sebagainya. Macam mana tuan-tuan untuk buang segala sifat-sifat yang begitu negatif dan mazmumah ni, yang tak bagus ni, yang kalau bersarang makin buruk, kalau sekiranya kita tak boleh hilangkan dua benda ni. Apa sebab orang rasuah? Sebab rasa tak cukup. Apa sebab orang ambil tanpa hak? Sebab dia tak ingat kepada kematian. Jadi proses utama dua benda sekali yang kita kena latih, regardless who you are. Pertama sekali, jangan cinta pada dunia ni, walaupun kita amat mencintainya. Kita amat, cuma kena latihkan supaya kita mampu untuk lepaskan dia di waktu kala kita sihat. Jangan dah sakit, jangan dah nazak pun lepaskan. Sekarang dilepaskan. Tuan-tuan ikut mufti wilayah, bila jam-jam mahal tu? Jam mahal. Bila? Saya pun semalam start tengok jam yang saya beli 20 tahun tu, saya kata aku pun dah ikut mufti wilayah lah. Dapat 151,000, hantar ke Palestin. Sebab kalau kita mati, jam tu dipakai tak untuk kita? Contoh, tak dipakai kan? Basic je. Begitu juga pakaian, kasut-kasut dan sebagainya. Kita perlu berapa kasut untuk pakai setiap kali? Sepasang je. Bila kita mati, kita disarungkan kat kasut? Oh, tak pakai. Jadi apa sangat nak ada? Kereta yang bawa tu pun disubsidi oleh badan khairat. Masjid dah siapkan pun. Tak ada apa sangat. Jadi maksudnya ada cukup sebab untuk kita fikirkan bahawa pertama sekali, untuk menguasai ekonomi ni, bila kita tak hubung dunia, kita dapat membuat penjibatan yang cukup banyak. Basic konsep dia. Saya pergi pada satu GRC company, baru berlaku 2 minggu lepas. Saya tanya, berapa you spend pergi Krabi ni? 110,000. Buat apa dekat Krabi? Strategic planning. Saya nak tahu, saya nak cakap apa? Tuan-tuan agak saya cakap apa? Kepala otak kau. Saya tak pernah nak cakap macam tu. Tapi bila dia cakap kasi dia belanja 120,000, buat strategic planning dekat Krabi, saya nak kata kepala tak terkeluar pada mulut saya. Saya kata strategic planning apanya sampai kat Krabi ni bang? Dan duit ni duit kerajaan. 12 syarikat bawah state government, satu saja buat untung. Satu ni pun habis 120 pergi Krabi. Nak pergi pulau, kalau nak pergi pulau, pergi je lah Pulau Indah tu. Negeri mana tu? YP dah tanya negeri mana. Ada sejarah lah tu. Ada sejarah ke? Sebab negeri Krabi.
Dia naik bas pergi lagi Ya tuan. dari sempadan. Aduh, saya duduk board dalam 1-2 state lah. Tapi saya pun kata, saya susah hati tengok cara board directors tu fikir. Susah hati saya. Saya tak mengatakan apa, ya dia orang ex-government staff, pegang pos. Jadi bila habis bersara, dia lantik dalam board. Dia tak boleh bagi advice yang betul tu kerana dia tak pernah faham bagaimana corporate ni works. Saya start dengan perniagaan yang ada RM5,000 je masa tu. Mula nak niaga balik habis graduan sesuatu. Jadi kita fikir macam mana RM5,000 nak multiply jadikan 5 juta, 50 juta. Itu cara kita fikir. Daripada tak ada kepada ada. Tak sama kan? Tapi government sektor ni, dia tak fikir macam mana cari duit. Dia fikir macam mana nak habiskan duit. Ini yang saya rasa tak boleh ni. Sebab dalam sejarah Nabi Yusuf ni, kalau tuan-tuan baca, penjimatan ni satu proses yang Nabi Yusuf suruh buat. Simpan duit reserve negara, kurangkan hutang, dan pastikan tiap-tiap orang buat pertanian. Jangan ada biar tanah yang tak digunakan. Berapa banyak tanah kita di kampung yang tak digunakan, atau tanah kita di kampung yang digadaikan, sehingga sawah-sawah tu nama je orang Melayu punya, tapi belakang dia semua bukan Melayu punya. Sebab apa? Sebab 3-4 ribu ringgit yang dibagi setahun dari tanah perpajakan. Apa yang jadi tanah Palestin? Mereka bayar 10 juta US dollar untuk 1 ekar tanah di Palestin, dan orang yang jual tanah tu dapat kerakyatan Amerika. Dan proses ni berjalan 10 tahun dulu. Ketika saya ada seorang business partner saya pada Jordan, dia jual tanah di Palestin, dia dapat 10 juta, dia pindah ke Jordan, family dia semua pergi ke US. Dan ketika Khalifah Osman yang terakhir, Khalifah Osman yang tahan supaya jangan berlaku ni. Sama ada aku mati kerana mempertahankan tanah Palestin ini, ataupun kita menang menguasai ini semula. Berapa tanah orang Islam ada dekat tanah Melayu ni? Tanah Melayu tu. Tapi kita pun tak berani sebut dah tanah Melayu tu, Mus. Percentage equity tanah terutama di Klang Valley yang orang Islam punya berapa banyak? Tuan-tuan, saya ada 2 buah kilang. Saya beli kilang tu dalam 3 juta lebih. Sekarang nilai kilang tu 11 juta. Bila perniagaan dalam keadaan ekonomi slow down ni, saya terfikir nak jual kilang ni. Sebab kalau saya jual kilang ni 11 juta, saya bayar loan 3 juta, saya ada berapa juta? 8 juta. 8 juta saya boleh kahwin satu lagi. Ada pula datang broker-broker ni, Datuk, kalau you jual 2 kilang, you ada 20 juta. Saya punya 2% commission dia lah. Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak jual tanah tu ke tak nak jual? Tak nak jual, tuan-tuan tak jual. Tuan-tuan tak nak kahwin satu lagi. Tuan-tuan takut bini ke sayang bini? Maknanya temptation tu ada. Kita boleh clearkan hutang, kita ada net worth naik, gearing kita rendah, kita ada cash reserve, which is good. Tapi ada satu perjuangan lain. Berapa banyak equity tanah Klang Valley yang masih para orang Islam pegang? Apa jadi kalau semua orang Islam fikir short term? Kita dah fikir short term ni lama dah. Kita ada rambutan, ada durian. Apa kita buat? Kita pajakkan sebab kita tak nak usahakan. Kita tak nak bagi nilai tambah benda tu. Tapi Nabi Yusuf suruh bagi nilai tambah. Apa nilai tambahnya? Mana-mana gandum yang kamu dah ambil, kamu jangan buang tangkai dia. Yang kamu nak makan je kamu buang. Ni Nabi Yusuf pesan ni 2000 tahun dulu ni. Kalau kita beli buah anggur, kalau kita nak makan tu kita petik supaya apa dipanggil? Tangkai dia tu. What happen kalau kita buang semua tangkai dia pada awal? Dia akan cepat rosak. Nabi Yusuf pesan dalam Quran, yang nak makan saja petik, buang tangkai dia, yang lain jangan, simpan. Dan waktu itu kamu berjimat, kata Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf offer diri dia pada Raja Sultan, lantiklah aku sebagai penasihat kamu ataupun penjaga amanah ini,
Dan aku adalah seorang yang berpengetahuan, seorang yang jujur, seorang yang berwawasan, seorang yang berwibawa, dan seorang yang bertakwa kepada Allah. Itu pun kalau tuan-tuan baca dalam surah Yusuf, sebelum raja panggil dia, Nabi Yusuf, baik aku nak lantik kamu ke satu tempat yang bersama dengan aku sebagai pembesar pusat. Nabi Yusuf kata tidak. Sebab apa tidak? Siapa ingat? Saya suka caption tu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'. Apa maksud ubarri'u? Raja, aku nak tanya kau satu. Adakah betul aku yang mengacau Zulaikha? Kita ingat dia di penjara sebab dia difitnah, betul? Isu baju belakang, baju koyak depan, koyak belakang. Dan apa dia buat oleh raja? Raja panggil Zulaikha ni untuk pastikan. Pasal Nabi Yusuf nak pastikan engkau membersihkan nama aku dulu sebelum aku memegang jawatan ini. Itu satu maruah, integriti. Wa ma ubari'un nafsi. Aku tak kata aku terlalu bersih, tapi aku yakin bahawa nafsu sentiasa mengajak kepada benda-benda yang kejahatan. Apa dia yang jahat ni? Hubub dunia wa karahiyatul maut. Kalau tuan-tuan nak jadi, ini training for trainers, kita bagi kelas sikit mus. Tapi subuh boleh turun. Join ni semua 40 ke atas ke? Ha? 60? Saya ingat saya pergi satu tamrin. Geram saya kawan-kawan tu. Saya kebetulan tertidur. Malam tu dia ada buat assignment BQ sebagainya kan. Besok dia bilik, satu bilik seorang. Malawan yang lain ni tak kejut kita. Saya panggil malawan, saya orang Melaka. Malawan ni orang Melaka, dia mulia. Padahal aku kita pasal apa tu kan. Tapi orang Melaka kan dia panggil, malawan kau hidup lagi kan. Itu maknanya selamatkan kita. Itu orang kita lah tu. Jadi saya tak terbangun subuh tu. Bila saya turun subuh tu, semua orang itu tutup tangan. Saya besar-besar. Semua orang Jadi proses tepuk tangan itu sampai sekarang saya ingat. Janganlah tak bangun subuh. Mesti pasal yang lain tu bagi satu kemuliaan. Orang tak bangun subuh, lambat turun subuh. Kita nak cerita pasal perjuangan lah, ekonomi lah, segala macam bunga. Tiba-tiba hubungan dengan Tuhan ni tak cukup bagus, tak cukup cantik. Bukan tak bagus, tak cukup. Contoh kena ingat satu proses. Whether kita suka ke tidak, kita mesti translate daripada Muslim kepada mana? Daripada Muslim kepada mana? Kepada mukmin. Yang di Al-Qasam sekali Muslim ke mukmin? Mukmin. Yang duit tak sampai derma kat Palestin ni Muslim ke mukmin? Muslim. Ni yang mukmin ni, yang berjuang ni dan cinta syahid ni, yang sampai sekarang dia kata bau wangi. Walaupun yang letak bawah bangunan yang tak dapat dikeluarkan jenazah tu banyak lagi, tapi bau wangi. Dalam satu video klip, anak dia dekat luar, mak dia tunggu sini, buat tangan begini, anak dia berlari nak pergi dekat dia. Tak sampai bom Israel jatuh, anak dia mati depan mata dia, hancur. Dia sedih. Malam tu dia mimpi, dia nampak anak dia berlari-lari tepi sungai. Dia tanya anak dia, apa berlaku? Anak dia kata, dia nak berlari dekat mak dia waktu itu. Tiba-tiba dia rasa sakit sikit. Lepas tu dia dah berlari-lari tepi sungai dalam syurga. Mak dia tanya, sakit ke tak waktu itu? Dia kata rasa macam kena cubit sikit. Dan Nabi sebut tu dalam satu hadis, orang-orang yang mati syahid ni sakitnya macam kena cubit sikit je.
Dan dia tak tahu pun transition tu. Daripada berlari kepada mak dia, berlari pergi ke tepi sungai dalam syurga Allah. Kita ni satu peringkat dah. Bila saya start dengan Proton, kereta dulu, 28 tahun dulu. Lepas tu saya start pakai 7 series. Lepas tu saya start beli rumah 1,000. Lepas tu saya beli sampai 6 juta, 7 juta. Lepas tu saya fikir balik, saya nak ke mana ni? Sebab akhirnya kubur tu RM120 je. Itu pun pada akhirat bayar kan. Jadi soalan ni tuan-tuan, kita semua ni nak ke mana sebenarnya? Betul kan? Bukan masalah pencapaian tu, tapi isunya apa yang kita kena siapkan diri kita ni. Kalau kita cerita mengenai ekonomi ni, kita ada cerita dua benda sini. Satu yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, saya buat lain lah. Yang ini ni polisi. Sesiapa yang duduk dalam kerajaan ataupun nanti KPMX datang tu, ini kena diperbetulkan. Sebab Nabi Yusuf daripada orang biasa, dan dia bukan pembesar. Nabi Yusuf raja, pembesar. Ada kroni? Ada ke tak ada? Tak ada. Bapa dia Nabi Yaakob. Dan dia dalam penjara. Tapi somehow Allah Ta'ala memilih dia untuk duduk dalam policy maker ni. Kenapa? Kerana dia tak ada apa-apa interest pun. Dan dia bukan kerana raja kenal dia. Hanya kerana dia mengatakan bahawa raja, ini interpretasinya. Dan interpretasinya bukanlah yang bukan-bukan. Maknanya kamu akan dapat kegemilangan kesuburan 7 tahun. Dan kamu akan dilanda dengan kemarau. Jadi prosesnya yang kamu kena buat ialah begini. Buat satu store yang besar. Datangkan teknologi supaya kandung-kandung yang ada boleh bertahan lama. Pastikan semua orang berjimat cermat. Pastikan semua orang dapat bagian masing-masing untuk survive. Dan yang paling penting, lantiklah aku kerana aku seorang yang amanah. Aku tak ambil gandum tu lebih kat rumah. Menteri kena lalu proses ni. Kalau menteri kata apa salah saya mabuk, orang Cina biasa saja mabuk. Dah. Tak boleh ada ni. Bukan masalah salah, masalah moral, ethics. Walk the talk. Kenapa kita kena turun? Show example. Kenapa dengan anak-anak kita kena tunjuk benda baik? Sebab kita kena lead. Siapa yang tunjuk kebaikan ni, pahala dan sunnahnya berterusan. Macam mana dibuat oleh seluruh maksud lain. Kerana dia menunjukkan contoh yang baik. Apa cabaran kita? Cabaran kita, negara China boleh datang ke Malaysia, register syarikat dalam masa 1 hari, dan dia boleh berniaga di Malaysia sama macam mana kita berniaga di sini. Tapi tak payah kata China. Pergi pasar Selayang pun semua dah kontrol Myanmar dengan Selayang dah. Negeri Sembilan dekat Sumban, penuh orang Bangla berniaga. Pergi jalan Tunku Abdul Rahman, penuh. Semalam saya pergi mana ni? Saya terasa sepicit macam dekat Bangladesh. Petaling Street tak usah cerita apalah. Poin saya ialah, masalah dengan kita ni ialah, kita berada dalam satu comfort zone dan kita complacent dengan keadaan tu. Kita tak rasa kita dalam ancaman. Sebab kita tak rasa terancam lah, maka subuh kita tu tak ramai. Cuba rasa terancam, maka subuh akan jadi ramai. Masa bila kita doa panjang dengan Allah? Masa sakit, masa sihat, masa kaya, masa miskin? Pilih mana satu? Masa sakit dan masa miskin. Tapi kemuliaannya datang ialah apabila kita berhubung dengan Allah dalam keadaan kita sihat dan kita kaya. Dalam keadaan kita ada masa berbanding tidak sibuk. Kita allocate masa untuk faham Quran, untuk zikir, untuk bina kekuatan, untuk bangun malam. Dan kerana bukan kerana kita diuji, tapi seluruh orang Islam memerlukan doa-doa kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu selalu dalam bahasa kita. Selesai. Okey. Nabi Yusuf, kerana dia tak ada apa-apa interest, dia bukan pembesar, dia bukan raja, dia dipilih untuk situ dan dia beritahu bahawa raja ambil dia untuk menjaga khazanah ini. Jadi polisi ini penting untuk menentukan bagaimana nanti keadaan
Bumi Putera, Islam, Melayu dan sebagainya, mesti ada tempat yang sesuai supaya mereka ini, kalaulah mereka ini tidak miskin, mereka akan dapat memastikan orang lain berada dalam keadaan selamat. Saya selalu sebut, bagi saya satu negara Islam yang orang bukan Islam dianiaya dan ditindas. Ada tak? Tak ada kan? Negara bukan Islam yang orang Islam ditindas dan dianiaya? Banyak. Jadi maksudnya, kalau Nabi kata al-Islam ya'lu wa la yu'la alai, betul. Sebab orang Yahudi merasa selamat ketika Nabi masuk di Madinah. Tapi kerana mereka ni penipu, penjahat, pengkhianat, sebab itulah mereka berusaha bunuh Nabi walaupun mereka sudah selamat. Sebab itu Nabi kena halau dia. Baik, dalam proses nak bina kekuatan ni, what should we do? Jadi di kalangan yang atas-atas ni, kena tengok polisi ni betul-betul. Jangan sampai beras tak ada, gula tak ada ni. Kalau beras tak ada, gula tak ada, kena buat Nabi Yusuf sebut tu. Dan ladang tebu, berapa orang ada ladang tebu dalam ni? Ladang tebu pun kita tak ada, Mustafa. Di Kedah, berapa banyak relung sawah yang dipunyai oleh orang Islam Melayu? Sahabat saya duduk bagian zakat di sana. Dan yang terakhir zakat Kedah keluarkan sebanyak 20 juta. Buat kilang beras. Dan mereka tawarkan beras ni pada harga yang sama macam mana orang Cina nak beli. Sebab orang Melayu kita, kalau kedai A itu bagi 5 sen murah, sebelah tu ada kedai Ahmad, kita pergi kedai yang 5 sen murah ni walaupun dia bukan Islam. Sebab apa? Mahal lah kedai Ahmad tu. Tapi kita pergi Starbucks beli kopi RM18. Sebelah tu ada kedai Ahmad. Kita tak pergi Starbucks, kita beli Starbucks sebab dia style, prestige, lambang keunggulan. Kat mana unggul kita pun tak tahu lah minum kopi kan. Padahal kopi tuah tu berapa sen di sana. Jadi ini, kalau beras mula ni pun masih tak selesai, maknanya semua kena tengok secara menyeluruh. Kita tak payah cerita panjang lebar bab ni, tapi it's a serious matter. Kalau kita masih banyak import banding dengan daripada lokal yang ada, maknanya kita tak boleh independen. Kita cerita mana ni ikut mana pun, go back to basic. Kalaulah pertanian itu Nabi Yusuf sungguh hidupkan, jangan ada bumi yang tidak ditanam, kata Nabi Yusuf. Tuan-tuan baca surah Yusuf tu, disebut ayat tu. Jangan ada bumi yang tidak ditanam. Saya ingat dulu masa zaman Pak Allah, atas bumbung pun kita tanam sayur-sayuran, hidroponik, betul? Sekarang ni, tanam bunga pun boleh buat peniaga, betul? Saya tak tahu sangat sebenarnya, tapi orang rumah saya, dia suka bunga bila. Beberapa minggu lepas dah ada kat jiran-jiran sebelah nak beli 1-2 pokok tu, dan dia tanya saya berapa harga nak letak. Saya kata pergi tengok Google berapa harga pokok bunga bila. Kalau macam ni boleh buka nursery terus. Pasal bunga bila ditanam di rumah tu dah jadi perniagaan, dah boleh jual beli. 2 bulan yang lepas saya pergi ke warehouse saya. Sampai aku berapa ni, Mus? Okay. Saya sampai kat warehouse, saya tanya warehouse manager, ini kenapa ni? Datuk, ni semua kita nak scrap. Oh, saya kata banyaknya. Kenapa scrap? Datuk, kita tak boleh pakai. Saya kata, you tahu tak, bila you letak nama scrap aja, nilai barang ni terus turun. Tapi nak tak nama apa? Saya kata, mungkin you fikirkan nama asset. Sebab saya tengok, semua company besar, dia tak sebut scrap, dia sebut asset. Okey, berapa harga yang paling dapat terbaik? Dan kita ada 4 quotation. Satu bagi 30,000, satu 35,000, satu 38,000. Saya cadangkan kita jual 38,000. Saya kata apa? Saya kata macam mana orang yang beli scrap ni buat berniaga? Macam saya pun tak tahu tu. Cuba you pergi tengok dalam Google, apa perniagaan scrap ni? Berapa besar perniagaan scrap ni? Dan berapa banyak company kat Malaysia buat scrap? Dan berapa persen orang Islam buat?
Orang berniaga ni tuan Sam, kita tengok macam mana nak buat duit je, betul? Kita tengok situasi macam mana aku nak buat duit ni. Boleh buat duit ke tidak? Cara kita tengok begitu. Bila ada barang depan mata yang kita beli nilai RM500,000, nak scrap pada RM40,000, ini apa bisnes ni? Dah tak boleh pakai itu, dah expire. Pertama, kalau dah expire, kenapa expire? Kenapa tak boleh just in time? Kenapa banyak pembasiran? Tuan kena ingat kan, Madani ni bukan nak cerita benda yang duit gugur ataupun langit turun dengan segala makanan. Ceritanya apa yang ada di kalangan kita saja dan go back to basic. Berapa banyak kita dah membazirkan sumber kita. Kalau kita tahu kuliah subuh pagi ni hanya ini saja yang datang, banyak orang, banyak kursi pada orang, maknanya kita ambil bilik yang kecil sikit, sewa dia murah. Contoh. Bagi contoh. Orang buat kapul. Kenapa buat kapul? Sebab orang nak carbon emission, supaya jalan tak sesak dengan kereta yang banyak kosong. Orang fikir segala macam. Orang nak fikirkan macam mana jimat kos. Jadi maksudnya bila stok dah ada banyak itu RM500,000, jual RM40,000, saya rasa tak boleh, kena buat sesuatu yang lain. Apa kita buat? Kita kata buat segregation, buat categorization. Cuba letak plastik, copper, ada gold plated, metal, precious metal sebelah, kertas sebelah. Cuba buat hasil tu. Tentu kita tak pandai buat. Tak pandai belajar. Saya pun tak pandai buat. Poinnya, kenapa isu tak pandai jadi masalah? Kerana sumber pertama yang Allah bagi pada kita ialah apa? Akal. Tak ada orang yang tahu semua. Tapi akal ini apabila dikaitkan dengan cara yang betul mukmin, Allah akan bagi satu perkara yang disebut sebagai apa? Hikmah. Apa kita baca ke Allah maftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika. Khazain ni store gudang-gudang rahmat engkau. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kena asasnya kena tadi daripada akidah. Saya sebut selalu benda yang betul. Ni kita sebut X ni. Mesti dengan langit ni jangan putus. Tuan-tuan tahu lepas asin semua, daripada 500,000 punya worth of good, kita dapat jual balik pada 475,000. Dalam masa berapa lama? 3 bulan. Apa perancangan terbaru? Perancangan terbaru, kata Datuk, kita buat e-waste business. Sekarang ni banyak telefon, banyak PCB board, banyak memory card, banyak laptop, banyak komputer, banyak PCB dan segala macam barang elektronik termasuk bateri, EV charger yang kena recycle balik dengan segala ESG requirement. Green, zero carbon emission. Dan kita pun acquire 3 mesin. Bila saya pergi mesin saya sendiri check mesin-mesin yang datang ni dibawa oleh orang luar ni, kos mesin tu semua hampir 2.5 juta ringgit. Dan saya pernah ada sedikit pengalaman ketika saya latih diri dengan Mara dulu sebagai usahawan. Habis 2 tahun training, kita kena bentang untuk buat loan beli mesin. Dan waktu itu mesin tu perlu dia beli dengan vendor Mara. Dan vendor Mara ni adalah semuanya syarikat-syarikat di Balakong dan juga di Puchong. Jadi bila loan apply 350,000, kos mesin saja sudah 320,000. Tinggallah 30,000 ringgit untuk usahawan tu survive. 15 usahawan, 4 dapat loan, 3 bankrupt. Saya tak dapat loan sebab saya tak setuju dengan proses tu. Apa saya buat? Saya pergi ke China tahun 1994. Mesin yang 300,000 saya dapat pada harga 60,000 ringgit. Sama kes bila saya sebut e-waste ni, mesin yang ikut pasal 2.2 juta. Bila saya buat dalam sikit background work, tim saya ada satu dekat Beijing dan Shanghai. Kami punya kos lebih kurang dalam 650,000 ringgit sahaja, termasuk XK. Saya nak cerita dekat tuan-tuan, kalau kita boleh hidup ataupun duduk dalam keadaan yang bukan selesa, dan kita tak take things for granted, kita sentiasa bekerja keras untuk duniawi ke untuk ukhrawi kita ni? Soalan pertama saya. Untuk akhirat kita,
Pasal apa? Kalau kita buat e-waste ni tujuannya apa? Tujuannya supaya ada perniagaan. Tujuannya apa? Supaya dapat keluarkan pendapatan. Tujuannya apa? Dapat bagi orang kerja. Tujuannya apa? Dapatkan green dan government punya mission. Tujuannya apa? Dapat keluarkan zakat pada ujung tahun dia. Ya Allah, berkatilah perjalanan ini. Rata-rata orang tak nak. Botol kosong orang tak nak. Surat khabar dekat rumah kita yang Aziz Samsudin marah dekat China yang beli tu. Macam-macam berita ada dalam ni, 20 sen saja lah. Saya ceritakan tuan-tuan. Ini pasal ekonomi madani ni, tapi saya tak nak yang jaga-jaga penting saya. Saya ada dekat surat khabar tiba-tiba Zipan. Saya ukur dalam lebih kurang, pasal dia biasa macam ni, dia ukur kan 10 sen, 20 sen, 30 sen. 2 kaki tinggi tu. Saya ambil sedikit effort. Saya ambil kita masuk belakang. Saya pergi Sungai Buloh. Daripada 30 sen tadi saya dapat RM3. Berapa persen margin tu? 30 sen ke RM3? 300%. Minyak saya tak sampai pun ke Sungai Buloh, rumah saya pun tak ada masalah. Itu baru kertas surat khabar. Tapi sekarang dah paperless kan. Orang dah pakai data. No, data destruction. Macam mana data bank-bank semua akan perlukan servis ni. Akhirnya, benda yang kita jangka dulu tak buat duit, rupanya itulah orang-orang kaya-kaya buat duit. Apa berlaku? Satu syarikat nama TES di Johor Bahru. Dia dibeli oleh syarikat SK Group pada nilai 180 juta. Dan SK Group ni ada syarikat waste 44 buah di 44 buah negara. Di Malaysia ada 3. Apa yang bagusnya? MD-nya orang Melayu. Yang dah bekerja situ 20 tahun, pengurusnya semua orang Melayu. Now, what I'm trying to say, tuan-tuan dah habis training ni, yang dah bersalur, balik jangan duduk diam. Pertama, tengok tanah. Tengok saja tak guna. Buat sesuatu. Madani skim geran-geran ni banyak, baru jadi lancaran. Tengok apa peluang-peluang yang ada. Anak-anak, isteri-isteri, suami-suami, jangan buat sesuatu yang tak produktif nature dia. Gunakan segala aset yang ada di kiri kanan. Rumah-rumah yang ada lebih tu, buat homestay. Jangan tambah rumah sudah. Homestay tak apa. Isteri-isteri pegang kunci rumah tu. Jangan bagi suami-suami dia pegang. Jangan percaya kat suami-suami ni. Termasuklah aku sekali. Itu kena jaga. Fokus betul-betul. Supaya jadikan Muslim from mukmin. Consistently dengan sembahyang-sembahyang yang wajib dengan Allah Ta'ala ni. Sunat sebelum subuh penting. Ya Hayyu Ya Qayyum penting. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin penting. Ya Dzal Jalali wal Ikram penting. Ya Allah Ya Rahman Ya Ghani Ya Mughni penting. Aghnina bila sababin fa innaka ala kulli syai'in qadir penting. Doa-doa yang penting maksur ni mesti dalam mulut, jadikan zikir harian. Dan jangan lupa satu doa yang Nabi ajar untuk dibaca. Allahumma rzuqni malan. Ya Allah, berikanlah aku harta. Wasta'inu bihi ala fi'ali malan. Tolonglah, bantulah aku untuk aku menjaga aset-aset ini. Bila saya tahu doa ni penting? Bila saya punya hutang dah semakin banyak. Banyak pelaburan-pelaburan yang rugi. Ringgit Malaysia daripada 4.3 masuk kontrak, sekarang 4.78. Saya rugi 30%. Berjuta-juta rugi. Bangun subuh je hutang, masuk hutang. Fikir hutang macam nak gila. Bank tak ada mesti langsung. Waktu PKP 2 tahun tak payah bayar loan, betul? Dia bagi hutang banyak-banyak. Lepas je 2 tahun moratorium habis, terus OPR naik 3-4 kali. Masa tu barulah aku mencari doa apa dan Nabi baca lagi. Rupanya Nabi dah ajar daripada para sahabat, wasta'inu bihi ala fi'ali malan fa innahu la yuslihul fi'alan illa al-mal. Baca doa ni siang malam. Supaya apa? Supaya harta yang ada ni tidak menjadi fitnah kerana kita tak jaga.
Anak-anak yang ada ni tidak jadi fitnah kerana kita tak jaga. Kita kena jaga baru tak jadi fitnah. Maksudnya jaga apa? Jaga sumbernya, jaga penggunaannya, jaga requirementnya, jaga compliance-nya. Jangan tipu bayar cukai. Jangan anda declare. Jangan tipu dengan zakat. Dan orang Islam ada privilege bayar zakat semaksimum mungkin yang boleh. Sebab itu adalah distribution yang diagihkan kepada orang Islam. Dan zakat ni cukup penting untuk menjaga kepentingan orang Islam yang lain. Tuan-tuan tahu, saya masuk 55 tahun, agak-agak masuk 55 je buat apa? Buat apa? Masuk 55 je buat apa? Yahoo, 55 tahun buat apa? Pergi ke WSP lah. Apa lah. Itulah pergi ke kamar dulu. Buat apa ke WSP? Duit lah. Bila saya nak keluar duit, saya sempat borak, saya terbang. Apa jadi sekarang ni? Data sekarang ni 50 pun dah keluar lah. Sebab keadaan terdesak, ekonomi tak bagus, orang ada pengangguran. Lepas tu currency, inflation, semua kos-kos semua naik. Beras naik, ayam naik, semua naik. Saya kata duit KWSP ni, kalau campur semua sekali, berapa persen je pegangan orang Melayu? Betul agak-agak berapa persen? Besar. 11 tu besar. Dia kata not more than 15%. 15, not more. Yang datang daripada sumbangan orang Islam kita. Lagi 75% ni siapa? 85% ni non-Muslim. Kenapa? Sebab non-Muslim. Sebab duit KWSP, kalau you kena bankrupt, duit KWSP tak boleh usik. Dan orang-orang bukan Islam ni gunakan tempat tu, Mustafa, untuk jaga aset dia. Dia mungkin bankrupt di luar, tapi di situ asetnya banyak, duitnya banyak. Dan yang paling banyak adalah Genting Group. 890 juta duit KWSP dia. Saya tak tahu dia declare gajinya banyak mana. Tajuk kita ni ekonomi madani. Takut saya pusing lah pada tu saya cerita apa. Saya cerita ekonomi madani. What should we do? Polisi itu one thing, itu banyak cabaran dia. Kita harap kerajaan tahu itu. Cuma saya risau dari sudut penekanan tu. Dan saya risau dari sudut menteri punya capability ni. Sebab kita menteri dilantik berdasarkan kerana position parti, bukan berdasarkan qualification dia ataupun track record dia. Indonesia banyak base pada track record, Mustafa. Dia bukan pakai hierarchy post party. You need people with a brain to lead you on. Dalam company group saya, Syamawa Group ni, saya cakap dengan dia, kalau MD you haprak, ikan kalau busuk dari mana? Tuan-tuan pun jawab. Kalau kepala dia busuk, badan dia semua busuk. Kalau ketua keluarga dia busuk, anak-anak generasi akan datang pun busuk. Jadi that's why kita jadi nucleus, agent of change. Kita kena buat perubahan. Whether we like it or not, satu lagi, wajib untuk kita upgrade diri kita daripada Muslim kepada Mukmin. Itu wajib. And this is a chance while you're still alive. Ini bukan pilihan. Tuan beritahu saya, apa pilihan yang ada selain daripada Muslim ke Mukmin? Ada pilihan lain? Tak ada. Semua orang nak pergi ke situ. Cuma barangkali dia bukan satu agenda negara barangkali. Atau orang tak nampak betapa pentingnya ciri-ciri Mukmin dalam menentukan ekonomi. Itu orang tak ulas tu, Mustafa. Tapi itulah go back to basic. Pembaziran, ketirisan, penipuan, nepotisme, rasuah, you name it. Anda declare. Ambil hak orang, bunuh mak bapak, curi duit orang, ambil harta orang, makan harta orang ramai. Ini semua benda basic. Pembaziran, berapa banyak kita membazir? Satu syarikat GLC yang punya ramai tintang dalam tu boleh pergi terapi habis 120,000, bawa segala macam untuk strategic meeting. Itu satu pembaziran. Dan berapa banyak lagi GLC yang lain yang ditubuhkan tak menguntungkan pun. Dan saya kata tak untung, tutup.
Dan you kena lantik orang yang boleh manage, bukan orang yang duduk situ kerana dapat privilege. Tak boleh. Technical know-how ni is even more important than technical know-who. Nabi Yusuf buat ekonomi dalam keadaan know-how, bukan know-who. Dia bukan tergi-hegi empit raja tu, tak. Raja tanya siapa yang boleh takwilkan ni. Dan dia pun tak offer diri dia lantik ke atas, tak. Bersihkan dulu dia aku ni. Wa ma ubari'u nafsi. Ini maksud saya, proses-proses pembinaan peribadi, jati diri, akidah yang mantap, agama, mesti terus jalan sehinggalah ke akhir hayat. Dan tak ada istilah retire. Age is just a number. Saya selalu beritahu begitu. Sebab saya tahu, bila saya masuk 55, setengah-setengah hormon dah berkurang. Tapi ada satu hormon lain yang meningkat sifat saya. Apa hormon dia? Semua takut nak jawab. Bukan hormon. Jadi kita punya wisdom ni dah makin baik. Saya panggil apa dia? Wisdom. Apa dia wisdom ni? Dia mungkin less talk, tapi you analyse more. Mungkin kadang anak-anak kita bercakap lama-lama kita diam dulu. Kenapa ya diam tak terjawab? Mungkin orang cakap kita dengar dulu, kita fikir. Pertama, what to respond, how to respond, and what to do. Dia praktikal ke tak praktikal ni? Boleh ke tak boleh? Ada continuity ke tidak? Semalam saya dalam WhatsApp group, saya call satu mesyuarat 3 kali. 4 kali saya panggil mesyuarat. Respon pun tak ada. Lepas tu saya kata ada 2 benda. Kalau respon tak jawab untuk adakan mesyuarat ni, sama ada you lantik presiden baru ataupun you tutup NGO ni. Kalau nanti presiden cukup sabar. Saya tak cukup sabar. Kalau saya panggil 3 kali mesyuarat tak ada respon, maknanya you all semua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mayat bagi salamnya lain. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Kalau nak respon pun tak boleh, nak jihad matang apanya? Hanya kalau terhegi-hegi nak jawab ambil masa lama. It's all about komitmen. Dalam Islam, bila dengan azan aja kita tinggalkan segala lain, betul? Sebab Allah tu priority untuk kita. Itu jadikan dia habit. Walaupun susah, benda yang ringan tapi berat adalah solat. Kan? Tapi itulah perjuangan dia. Perjuangan ni bila kita tahu letak keutamaan. Bagaimana Nabi Yusuf buat dalam ekonomi dia adalah priority. Apa priority kita sekarang? Adakah rumah besar priority, kereta besar priority, atau liquidation priority? Itu juga dalam politik semasa. Apa priority dia sekarang? Jadi ada banyak konsep-konsep fiqh al-awlawiyah ni yang kita kena apply dalam segala hal, terutama bila kita cerita segala macam yang semuanya mesti berkaitan dengan duit. Duit ni tak boleh buat mati. Tapi tak ada duit, apa rasa? Rasa nak mati tu. Macam mana Kasam beli roket? Beli mana? Kenapa Amerika takut nak serang Iran sampai sekarang? Dia boleh kata don't. Dia tak boleh start. Kenapa Pakistan, duta dia boleh bercakap begitu berani dekat PBB dalam menegur Amerika Syarikat? Tuan-tuan analyse balik. Dan yang paling penting sekali, apa sebab Netanyahu begitu berani beritahu jalur baru daripada India pergi menuju sampai ke Eropah dalam penguasaan gas dan minyak? Setiap apa yang berlaku dalam ekonomi, dalam faktor peperangan sekarang, semuanya berkaitan dengan penguasaan ekonomi, minyak dan gas. Regardless orang kata apa pun, kalau kita nak bawa daripada dulu pun orang datang ke belakang sebab ekonomi, betul? Selain daripada Kristian menjajah negeri-negeri semua penguasaan empire kerana penguasaan ekonomi. Jadi topik dia dah 7.45 dah. Bottom line dia, apa yang tuan-tuan nak buat balik hari ni ialah tengok balik sekeliling yang ada, within reach, aset-aset yang ada, tangan, kaki, otak,
kesihatan tubuh badan, sihat Alhamdulillah. Jangan duduk diam. Buat sesuatu yang boleh menggerakkan ekonomi. Dan targetnya tak perlu besar. Kalau ada RM100, macam mana lepas RM100 sebulan ni akan datang jadi RM1,000? Fikir macam tu dulu. Mustafa, fikir tu dulu. Tapi fikir besar-besar. Berapa ringgit? 100. Baik. Macam mana dah masa sebulan ni jadi RM1,000? Jual online ke, jual ikan ke, jual baju ke, jual tudung ke, jual keripik ke, jual apa pun. Tapi jangan habiskan RM100 tu. Maksudnya kalau ada RM100, RM20 tu belanja makan, RM50 tu menabung. Sebab ingat Nabi Yusuf sebut menabung, Khazain store. Lepas tu RM30 tu buat pelaburan jangka panjang. Sama ada tuan-tuan masuk ASP ke, masuk public mutual ke, mesti ada konsep pelaburan ni. Dan pelaburan ni adalah cara macam mana kita menguruskan keadaan kewangan keluarga, menguruskan keadaan kewangan ekonomi masyarakat kita, dan juga menguruskan dari sudut perkara-perkara yang tidak melibatkan pembaziran. Jangan stok up makanan banyak-banyak sampai basi dan expired. Tak perlu. Saya cakap dengan rumah saya sekarang ni, satu minggu makan ikan berapa banyak ikan? Satu ikan je. Berapa ekor? 4-5 ekor je. Baik. Cakap dengan kedai yang terdekat, ada kedai Aceh tu, setiap minggu dia hantar 4 ekor. Kalau tak nak every day, hantar seminggu sekali. Jadi freezer tak payah besar. Ini orang ni helper saya. Dia kata, "Bapak, freezernya kecil bapak, kena tukar besar lagi," dia kata. Kenapa jadi kecil? Dulu elok, tak kecil, sekarang dah kecil dah. Dia mengecilkan apa? Sebab makanan makin banyak masuk. Dan yang masuk tu banyak waste. Lauk semalam tu tak masuk peti sejuk, hari ni tak keluar, besok buang ke tak? Lepas minggu buang. Dalam tu ada ikan, ada ayam semua. Jadi masak, simpan stok yang perlu masak je. Paling lama pun seminggu. Atau kalau ada 2-3 hari hantar, sebab sekarang ada online dah. Every 3 days dia hantar. Dan saya discover, kalau sebulan saya belanjakan RM3,000 untuk barang dapur ni, bila kita start buat tu dia dah mula kurang RM2,500, RM2,600, RM2,400, RM2,000 tanpa kita perasan. Itu ada penyimatan. Lepas tu saya masuk rumah saya, adalah air terjun, kolam ikan, dalam tu ada ikan koi. Itu seronok lah kita kan. Saya kata, berapa bil ni? Dari semua. Kita belanja dekat RM500 sebulan ikan-ikan ni. Saya rasa tak payah lah ni semua. Nak buat apa dah? Kalau nak beli ikan pun ikan emas kecil-kecil cukup lah. Tak payah lah ikan koi ni. Dulu masa ada duit, beli ikan koi ni berapa ribu ni? Dia murah je, letuknya RM10,000. Ikan koi RM10,000. Mas kahwin saya dulu pun RM5,000 je. Itu pun hutang dia. Pinjam di orang rumah tu. Saya ingat lagi, sampai sekarang tanya, dah bayar ke belum? Saya. Itu maksudnya. Lampu-lampu kat rumah, kalau ada lampu lama, tukar lampu LED yang dijimat kos. Kalau ada solar, investment on solar. Itu semua di luar lagi. Next, kita akan pergi start pada kereta-kereta yang sifatnya electrical, EV. Dan mari saya nak ceritakan tuan-tuan, semuanya bercerita mengenai penjimatan. Jadi kalau kita duduk dalam keadaan tak ada proses penjimatan ni, maknanya kita tidak ikut basic asas dalam ekonomi Nabi Yusuf ni. Jadi kalau kita usahakan duniawi, jangan lupa yang paling penting pilihnya adalah ukhrawi ni, why ni, dengan Allah Ta'ala. Apa pandangan, ada soalan atau feedback atau pada benda-benda yang saya cakap contoh untuk saya tak apa clear atau there's some grey area which I need your further clarification. Ada apa-apa?